Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'i sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera daripada pengerusi dan setiausaha dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Darul Ma'mur dan termasuk juga pegawai-pegawai di Masjid Darul Ma'mur, dan kita bertemu semula di kuliah Duha ini, iaitu dalam perkara tauhid. Jadi dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin, Aqidatu An-Najin fi ilmi usuluddin. Saya akan sambung di muka surat 66. Saya bacakanlah ya. Maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah, apabila adalah sifat takwin itu dengan dia mengadakan dan mengadamkan, maka apakah pekerjaan kudrat pada i'tikad mereka itu? Jadi kalau orang bertanya, bila dikatakan ada sana satu sifat lagi namanya sifat takwin, jadi apakah pula fungsi kudrat dan iradat? Itu pertanyaan kepada pahaman Maturidiyah. Kita sebagaimana maklum secara umumnya ialah Asy'ari mengatakan sifat-sifat ma'ani tadi 7 saja: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Tapi Al-Maturidiyah pula mengadakan ada sifat takwin, makna sifat yang mengadakan ataupun mewujudkan sesuatu atau mengadamkannya. Dijawabnya akan dia dengan bahawasanya pekerjaannya itu tahyiyah, iaitu menyediakan akan mukmin. Artinya menyediakan mukmin bagi wujudnya dan adamnya, dengan makna menjadi ia akan mungkin itu menerima ia bagi demikian itu. Dan apabila dan dibahas pada jawab ini dengan bahawasanya mukmin itu menerima ia bagi demikian itu pada zatnya, maka tiada berhajat kepada menyediakan oleh kudrat itu baginya. Dan dijawab akan dia dengan bahawa muradnya itu bahawasanya menjadi ia akan dia menerima bagi demikian itu akan sebagai menerima menyediakan. Dan jikalau adalah ia menerima bagi demikian itu akan sebagai qabul zat, sekalipun perhatikanlah, fata amal. Jadi perbahasan adanya sifat-sifat takwin dengan tiadanya tadi, orang mengatakan kalau sudah ada kudrat, jadi apa pula perlunya ada sifat takwin? Jadi Al-Maturidiyah menjawab bahawasanya sebenarnya sifat takwin tadi ialah sifat di mana penyediaan. Artinya penyediaan, Allah Ta'ala berikan kudrat, Allah Ta'ala berkuasa, jadi diberikan penyediaan pada kuasa tadi ialah dengan sifat takwin tadi. Artinya disediakan untuk berkuasa. Tapi dijawab oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui pada Maturidiyah bahawasanya itu semuanya adalah tidak perlu, kerana bila sesuatu yang berkuasa tadi ialah manusia, jadi manusia itu adalah zatnya manusia tadi diberikan kuasa. Begitulah juga kuasa pada Allah, maknanya zat Allah Ta'ala itulah yang berkuasa. Tidak ada lagi perlu ada penyediaan dengan sifat takwin
sebagaimana pendapat Maturidiyah. Jadi yang sebab itulah kata pengarang kitab ini, yang rajih dalam hal ini ialah pendapat Al-Asy'ariyah. Kerana cukup sah saja sifat ma'ani tadi kepada 7 dengan tidak memasukkan sifat takwin. Lihatlah kata musannif, wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinan. Artinya, dan iaitu yang 7 sifat itu, pertamanya ialah kudrat, ini kuasa, dan yang keduanya iradat, yakni berkehendak, yang ta'aluk keduanya dengan sekalian mungkin. Jadi sifat ma'ani sebagaimana yang dikatakan musannif sini 7, iaitu pertama kudrat. Kudrat maknanya berkuasa. Jadi berkuasa kudrat ni ialah bertakluk kepada sekalian mungkinan. Artinya mungkinat ni maknanya sekalian benda, sekalian alam. Jadi kudrat Allah Ta'ala menguasai kepada kewujudan atau ketiadaan kepada segala yang ada dalam alam ini. Itu al-mumkinat. Kerana al-mumkinat ni harus ada dan harus tiada. Begitu iradah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkehendak. Katalah Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, maka berkehendak ni sifat ini bertakluk juga, iaitu atau menguasai kepada mumkinat, benda yang harus, benda yang mungkin. Kita buat contohlah. Kemudian seorang itu dapat anak. Anaknya dinamakanlah, katakan nama anak itu namanya Qasim. Jadi anak yang bernama Qasim ini lahir pada sekian. Jadi lahir dengan sekian tadi ialah dengan kuasa Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala telah mempunyai kuasa di zaman azali lagi nak melahirkan seorang anak yang bernama Qasim. Itu kuasa Allah Ta'ala dalam alam azali lagi. Dalam alam azali lagi. Jadi Allah Ta'ala laksanakan di alam azali, itu tanjizi qadim. Kemudian Allah Ta'ala laksanakan pula kepada dunia ini, iaitu tanjizi hadis. Jadi itulah yang dikatakan kuasa Tuhan menguasai atau ta'aluk kepada mungkin, iaitu dalam contoh tadi ialah si Qasim. Kemudian Allah Ta'ala mahu Qasim ini adalah orang yang dilahirkan sekian-sekian. Allah Ta'ala mahu Qasim ini adalah seorang anak laki-laki. Itu pun begitu juga, telah ada dalam alam azali, mana sebelum alam ini Allah Ta'ala telah laksanakan kehendaknya tadi dengan tanjizi qadim, kemudian dilaksanakan pula dengan tanjizi hadis kepada orang yang bernama Qasim tadi, kehendak Allah Ta'ala pun berlaku. Itulah yang dimaksudkan bertakluk kepada mungkin. Dan takrif kudrat itu, takrif kudrat. Sekarang apa kita nak mengatakan kudrat? Kudrat ni pada qadara yang dulu kudratan. Artinya menguasai, menetapkan dan kuasa. Jadi kudrah. Kudrat atau kudratun atau al-qudrah. Dan takrif kudrat itu hiya sifatun wujudiyah qa'imah bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkin wa i'damuhu ala wafqil iradah, yaitu sifat yang wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan, artinya mentiadakan dia atas muafakat iradat. Itu makna al-qudrah. Itu satu sifat wujudiyah. Artinya sifat ni ada. Zat ada sifatnya kudrat. Mana sifat ni ada. Dan dia berdiri dengan Allah Ta'ala. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Kerana sifat tak boleh berdiri sendiri. Mesti berdiri dengan zat. Jadi dia berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Kerana sini kita mengatakan tentang sifat Allah. Jadi
sifat kudrat berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrat tadi, dengan sifat ini Allah Ta'ala berkuasa seluruhnya. Bukan mesti sifat ini, tapi maknanya kita mengetahui ada sifat, jadi sifat kudrat ini, dengan sifat kudrat ini Allah Ta'ala boleh mengadakan sesuatu setiap mungkin. Mana alam, apa saja dalam alam ini Allah Ta'ala boleh mengadakannya dan boleh mentiadakannya, tapi mengikut sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan kuasanya atau dengan sifat kuasanya tadi, ialah sebelum itu ada kehendaknya. Jadi mesti apa yang Allah Ta'ala nak buat ataupun nak kuasakan ialah dengan kehendaknya, iradahnya. Maksudnya itulah hubungan kudrat dengan iradat. Kerana kalau tak ada iradat, kudrat tidak akan berlaku, ataupun tidak ada tidak perlukan kudratnya, kerana iradatnya tak ada. Iradatnya tak ada. Katakan Tuhan mau mengadakan seekor burung emas, Allah Ta'ala berkuasa kerana dia mau. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak mau, maka tidak akan ada seekor burung emas. Ini contohlah, umpamanya contoh. Jadi mana itulah sebabnya kudrat tadi berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia Allah Ta'ala mengadakan sesuatu mungkin atau mentiadakan dengan persetujuan atau dengan muafakat daripada sifat iradah. Kita lihat keterangan daripada Syekh yang mensyarahkan kitab ini, artinya kitab daripada Matan Sanusiyah. Artinya tiada menjadikan ia akan suatu melainkan dengan kehendaknya. Itu makna sifat kehendak, itu iradat Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Makna sesuatu itu tidak akan jadi kecuali dengan kehendaknya. Dan kata mereka itu, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia itu isyarat kepada ta'alluq suluhi qadim. Jadi Allah Ta'ala boleh mengadakan sesuatu dalam alam ini atau mentiadakannya, adalah itu ta'alluq Allah Ta'ala kepada mungkin. Dan ta'alluq ini ialah ta'alluq dinamakan suluhi qadim. Suluhi makna ni bolehnya, boleh ataupun sesuai, itu suluhi. Artinya Allah Ta'ala dalam ta'alluqnya kepada satu mungkin, sebelum mungkin ini wujud, Allah Ta'ala sudah ta'alluq kudrat ini. Kudrat Allah Ta'ala bertakluk kepada mungkin ini yang akan dijadikan dalam suluhi qadim. Dalam sesuainya benda ini akan jadi. Akan jadi. Katakan seperti tadi, contoh yang saya berikan Qasim tadi, anak Qasim yang akan dilahirkan. Sebelum dilahirkan, sebelum tahun-tahun sebelum ada dunia ini lagi, Tuhan telah berkuasa untuk melahirkannya. Jika Allah Ta'ala hendaklah, dengan kehendaknya. Tapi Qasim ni belum ada. Artinya Qasim ni boleh je ada pada zaman itu, walaupun belum dunia ni ada. Sudah boleh ada pada bila masanya dia akan wujud. Bila masanya dia akan ada. Itulah makna ta'alluq suluhi qadim. Dan iaitu patutnya pada azali
bagi mengadakan dan mengadamkan, bukan isyarat kepada ta'alluq bukan isyarat kepada ta'alluq tanjizi hadis, dan iaitu mengadakan dan mengadamkan dengan fi'il, yakni dengan menunaikan bagi jadinya dan adamnya, kerana bahawasanya yang bersegera faham daripada takbir dengan dapat mengadakan tiap-tiap mungkin itu, iaitu ta'alluq suluhi jua. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ta'alluq kudrat tadi kepada mungkin tadi ada dua peringkat. Peringkat pertama dipanggil suluhi qadim, mana berpatutan atau sesuai benda yang mungkin tadi akan berlaku. Kemudian bila benda ini sudah berlaku benar-benar, misalnya atau umpamanya Qasim tadi memang dilahirkan, itu dipanggil tanjizi hadis, mana pelaksanaan yang berlaku baharu atau yang berlaku benar-benar berlaku, itu dipanggil fa'il, berlaku dengan fa'il. Fa'il maknanya fi'lan, maksudnya benar-benar berlaku, betul-betul berlaku, yang mana Qasim sudah dilahirkan. Itulah dia tanjizi hadis. Tapi maknanya itu, mana kudrat Allah Ta'ala sebagai suluhi jua, maknanya sebagai berpatutan saja atau penyesuaian sahaja. Dan lagi pula ditakbirkan dengan tiap-tiap mungkin itu mengendaki ia akan suluhi jua, kerana bahawasanya tiada ta'alluq, ia akan ta'alluq sebagai ta'alluq tanjiz hadis dengan tiap-tiap mungkin, kerana mungkin yang ta'alluq oleh Allah, oleh ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya itu, seperti iman bagi Abi Jahal, tiada ta'alluq ia dengan dia, akan yang demikian ta'alluq itu, dan jika ta'alluq ia dengan dia akan sebagai ta'alluq suluhi qadim sekalipun. Jadi bila ta'alluq Allah SWT tadi, ta'alluq yang boleh kepada mungkin, boleh jadi atau boleh tidak jadi, mana boleh mengadakan atau mentiadakan. Jadi misalnya ta'alluq Allah kepada iman kita semua ni, memang ta'alluq Allah Ta'ala pada tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Tapi ada ta'alluq Allah Ta'ala yang memang ta'alluqnya daripada dulu lagi sudah tak ada dalam ta'alluq tanjizi qadim. Jadi tak ada juga, maka bila tanjizi hadis artinya dah berlaku pada yang sebetulnya pun tak berlaku. Itulah seperti mana iman Abu Jahal, iaitu Allah Ta'ala mahu semua orang beriman, termasuklah Abu Jahal. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada Abu Jahal untuk beriman, maka dia terus tidak beriman sampailah matinya. Jadi tidak berimannya Abu Jahal tadi adalah dengan kuasa Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala tidak mahu, tidak iradat. Dengan kerana itulah makna tidak tertakluk kepada tanjizi hadis, kepada apa? Kepada kudrat Allah Ta'ala untuk dia beriman. Jadi dia tidak beriman. Dan dengan inilah dihimpunkan antara khilaf pada keadaannya makdur atau tiada makdur. Maka ditanggungkan yang pertama itu, yakni makdur itu atas ta'alluq suluhi qadim, dan yang kedua itu yang tiada makdur itu ditanggung atas ta'alluq tanjizi hadis. Jadi benda yang dikuasai tadi, Allah Ta'ala menguasai kepada setiap makhluk,
artinya mungkin. Kuasa Allah Ta'ala tadi adalah daripada untuk mengadakan mungkin tadi ialah dengan suluhi khadim. Jadi itu makdurnya. Tetapi bila sampai kepada suluhi hadis, ada kalanya suluhi hadisnya berlainan daripada suluhi khadimnya, maka itu adalah satu ta'alluq yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahukan berlakunya kepada sesuatu adalah dengan kuasanya. Jadi itulah dia yang di tanjizi hadis. Jadi ada dua ta'alluq di sini kepada mungkin. Satu ta'alluq suluhi qadim sebelum malam ini, dan satu lagi ta'alluq suluhi hadis. Jadi para pelajar sekalian, kalau sekiranya kurang faham dalam hal ini, bolehlah kita bincang di satu masa lain. InsyaAllah di pelajaran yang lain kita akan terus bincangkan. Tapi sebelum makna, walaupun kita masih lagi berserabut kepada kita untuk memahaminya, tak apalah. Artinya berteruskan saja kita belajar ataupun membaca, kemudian nanti kita akan dapat memahami bagaimanakah apa yang dimaksudkan oleh pengarang dan oleh yang menghuraikan karangan ini. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.